jari. Ya. Jadi gunakan teknologi yang terkini, ya, dapatkan bekalan keperluan harian dengan orang kata apa, dengan online sajalah. Baik, dan bukan Cik Madlah seorang saja, dan bersama dengan saya juga pada pagi ini adalah Sifu kita, Mr. Chan Kodiang. Selamat pagi, Mr. Chan. Di mana anda? Selamat pagi cikgu saya, Cikgu Asri, Cikgu Maslah dan juga para usahawan, para rakan sekerja saya yang saya hormati sekalian. Apa Iya, khabar anda semua? luar biasa Luar baik biasa. pastinya. Ya. Selamat bercuti. Selamat Lagi bercuti. secawan kopi bersama dengan Cikgu Asri. Okey. Okey, baik. Maslah, thank you. Iya, Mr. Chan. Jadi kalau kita lihat Mr. Chan memang sentiasa ceria, sentiasa bersemangat. Lepas jogging, sudah Apakah jogging, sudah tipsnya? bersenam, Apakah exercise. tips Mr. Chan sentiasa bersemangat, sentiasa cergas? Mungkin boleh kongsi sedikit. Sebab saya memang suka bersenam lah. Bersenam Mhm. pada waktu pagi, exercise, jogging 20 minit sampai 25 minit. Mhm. Satu minggu lebih kurang 5 kali lah bersama dengan isteri saya. Mhm. Jalan-jalan. Kemudian juga di sinar matahari, rasa macam terperangsang lah, termotivasi lah dengan matahari itu. Merangsangkan kita, memotivasikan kita untuk memulakan pagi ini dengan Badan lebih penuh sihat. keceriaan, badan Yes. lebih sihat, lebih cergas Sudah pastinya. minum kopi, sudah minum madu, belum makan Lavensan lagi. Nanti minum Lavensan. Right, terima kasih Okey. Mr. Chan, Ya, terima kasih sama-sama. Cik Mazlah. Okey. Baik, hari ini kita bicara lagi mungkin sebelum saya teruskan seperti mana biasa rutin saya untuk orang kata apa, berkongsi-kongsi dengan anda akhbar yang berada di tangan saya sekarang ini adalah berita harian. Apakah sensasinya hari ini dan apakah yang menariknya di dada akhbar berita harian hari ini, apakah yang boleh saya kongsikan dengan anda? Okey, satu berkaitan masih lagi dengan COVID-19, vaksin. Mufti nasihat tepati tarikh temu janji suntikan. Okey, jadi kita beri sokongan, beri kerjasama lah kalau dah buat temu janji itu. Alright, jadi kita tepati ya, sebab kalau kita mungkin janji, ramai lagi orang tengah queue nak dapatkan vaksin. Jadi kita cuba mempermudahkan urusan suntikan vaksin ini. Kemudian tolak vaksin hasutan tak masuk akal. Ini pun satu orang kata apa, perkara yang tak baiklah ya. Jadi jangan kita cuba menggeruhkan lagi keadaan yang sudah pun getir, keadaan yang sudah pun meruncing. Jangan kita keruh-keruhkan lagi keadaan kerana semua mufti telah semua ahli ulama telah memfatwakan bahawa vaksin ini boleh diambil. Jadi jangan kita mencelarukan pemikiran masyarakat di luar sana. Okey. Kurang maklumat cetus persepsi negatif. Itulah dia. Jadi kalau kita kurang maklumat, dapatkan maklumat, begitu juga dalam perniagaan siang lain. Kalau anda kurang maklumat, jadi anda akan dinodai oleh persepsi yang kurang baik. Jadi pada saya, dapatkan maklumat mengikut saluran yang betul. Alright, baik. Apa lagi yang boleh saya kongsikan sekarang hari ini? Tajuk utama di berita harian ini berkaitan dengan PDPR lah, sistem pembelajaran anak-anak kita. Jadi dalam proses orang kata apa, menyesuaikan diri dengan keadaan. Tiada pilihan, bukan saja bisnes melalui online, pembelajaran sistem pendidikan juga sekarang melalui online. Jadi keprihatinan ibu bapa, keprihatinan masyarakat, kita perlu dedahkan perkara ini. Kita perlu membiasakan perkara ini dengan anak-anak kita dalam normal baru ini. Dalam normal baru. Okey, baik. Dan hari ini juga di akhbar dia penuh dengan ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kerana hari ini merupakan sempena pertabanan Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita sama-sama doakan agar ke bawah Duli sentiasa panjang umur dan sentiasa dapat kita menaungkan memimpin rakyat jelata, dan mudah-mudahan terus orang kata apa, kita sentiasa di bawah payung Duli Yang Maha Mulia. Baik. Apa lagi yang perlu saya kongsikan dengan anda berkaitan dengan berita hari ini? Okey.
Lelaki palsukan surat panggilan saksi. Jangan. Kemudian 222 kena tindakan tak pakai pelitup muka. Ini saya suka ingatkan, ya, sebab kadang-kadang kita, termasuklah diri saya ini juga, akan keluar pergi ke pasar raya membeli barang-barang keperluan kadang-kadang, ya, macam Cik Mazlah dia mungkin melalui online, ya tak? Tapi bila kita keluar, walaupun dekat, walaupun di kedai runcit sebelah rumah pun, jadi jangan lupa kita pakai pelitup muka. Kalau tak, sia-sia je 1,000 melayang, ya tak? 1,000 tak apa lagi, kalau kena 10,000 kat mana nak koreknya tu. Okey, baik, yang penting sama-samalah kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Tapi berita menarik, SOP tempoh 2 jam dalam premis niaga ditangguhkan. Ini satu orang kata apa, narik nafas lega lah, ya. Jadi dalam tempoh COVID-19 ini 3S, 3S jangan tinggalkan. Kalau dalam CNI dia ada 5S, mungkin 6S, itu masing-masing punya boleh added value lah, tambah nilai. Tetapi dalam SOP, mematuhi SOP ini kita ada 3S. Elakkan tempat sesak, elakkan tempat sempit, dan elak bersembang secara rapat. Okey, baik. Apa lagi yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan? Baik, kerja murni, ya, kerja murni dah bertukus lumusnya barisan frontliner. 39 petugas PKD naik bot laksana program vaksinasi di Kuala Krai, Kelantan menuju ke Kampung Bahagia. Alright, itu dia. Mungkin Abang Jo kita tahu tu Kampung Bahagia Kuala Krai dekat mana, sebab kita pernah juga sampai di sana. Baik, apa lagi? Pelajar. Ini mungkin ambil iktibarlah kepada kita, ibu bapa juga, dan juga kita semualah. Bukan saja pelajar yang mungkin ditipu dalam keadaan yang terdesak ni. Pelajar rugi 10,600 ditipu sindiket tawar pekerjaan. Okay. Dalam keadaan terdesak ini mungkin ya, cabaran keuangan dan sebagainya. Pelajar-pelajar kita mungkin lepasan graduate mencari pekerjaan, mencari sumber pendapatan. Jadi apa saja yang datang mungkin kalau tanpa pendedahan, dan inilah tertipu. Jadi begitu juga dalam kita mencari peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan harus diselidik terlebih dahulu. Baik, itu dia sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan dengan anda untuk kata apa, keratan sorotan akhbar pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita, menjadi panduan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita seharian. Jadi sebelum saya teruskan, mungkin saya ingin bersema-sema sikit dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pada pagi ini, selamat pagi Isnin, kata dia, kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya selamat dan jumpa lagi. Kemudian Juraida, selamat pagi semua. Abang Jo up my day luar biasa baik. Alright, Malaysia cuti tapi kita cuti online. Handphone kat tangan je. Itulah dia. Baik, Sunnah. Assalamualaikum, selamat pagi di hari Isnin. Semoga semuanya berjaya dalam produk CNI. Baik, selamat bercuti, kata sifu kita Mr. Cangkol, ya. Apapun cuti-cuti juga kita tetap bersiaran pada pagi ini. Pastinya Mr. Chan ada perkara menarik nak kongsikan dengan kita pada hari ini. Baik, selamat bercuti, kata Fatimah. Selamat bercuti, tapi saya kerja cuci luka. Wow. Semoga dipermudahkan Puan Fatimah. Itulah dia khidmat kepada masyarakat. Permudahkan urusan orang lain. InsyaAllah Allah akan mempermudahkan urusan kita. Haji Jah Saleh, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. Semoga ceria-ceria selalu. Yes, itulah dia program Up My Day. Tujuannya kita untuk bersuka bersama di alam maya ini, untuk kita ceria-ceriakan suasana kita pada pagi ini. Atira Zulkifli, good morning semua. Good morning, hai. Semoga ceria-ceria selalu. Jom kita mengopi-ngopi. Ya, ngopi. Sudah minum madu kolagen? Kata Fatimah. Sudah minum madu kolagen, ecstasy, leaf, Vita-C, Tigeron, Apsuri. Wow, itulah dia. Ya. Pak Fatimah dia nak bertenaga, nak pergi berkhidmat kepada masyarakat, dia kena ambil secukupnya nutrition, ya, supaya lebih cergas, lebih bertenaga. Semua saya dah minum kopi cendawan. Yes. You are my day. CNI bangga bersamamu. Sudah makan leaf, ecstasy. Pangeran Khairunisa daripada Brunei, salam dan selamat pagi semua dari Brunei. Ya, apa khabar warga Brunei? Semoga sihat
hendaknya semoga semua sihat dan ceria. Okey, Double Diamond Agency Manager Haji Siti Rawan, salam sejahtera semua, ceria-ceriakan hari ini, semoga semuanya sihat. Azam, Assalamualaikum dan selamat pagi. Siapa lagi? Siapa lagi bersama dengan kita? Pesanan daripada Haji Siti Rawan juga, amalkan 3S. Tempat sesak, sempit, sembang dekat, ujar cuba elakkan. Semalam masuk premis ECO, dia benarkan 15 minit sahaja. Okey, apapun kita patuhilah kerana usaha untuk mengekang penularan COVID-19. Daripada Diamond Agency Manager kita minta Fauzi, ilmu untuk dicari bukan untuk dilari, bersama sifu-sifu kita pagi ini ya. Ilmu itu tidak ada penghujungnya, tuntutlah ilmu. Daripada buayan sampai ke liang lahat. Itulah penghujungnya, tutuplah ilmu sampai walaupun sampai ke negeri China. Banyaknya orang kata apa, petikan-petikan yang memberikan kepada kita pentingnya kita menuntut ilmu ya. Abang Jo, wow, bagi semangat kepada rakan di Seremban Nasrul Hadi, Seremban terbaik. Ada Sokmo program CNI bakal CDM CNI, insyaAllah sama-sama kita doakan untuk kejayaan kejayaan rakan-rakan CBO kita. Baik, apa lagi yang saya nak kongsikan dengan anda? Okey. Yang saya nak kongsikan dengan anda adalah tentang maklumat terkini, iaitu program CNI yang bakal berlangsung sepanjang minggu ini. Kalau yang belum ketahui, inilah dia yang boleh saya kongsikan. Pada hari ini kita bersiaran di program Up My Day. Pada malam ini juga kita ada program Cipta Legasi Diri Anda bersama 3 serangkai, kata Mr. Fauzi. 3 serangkai insan-insan yang hebat, insan-insan yang luar biasa, bersama sifu kita Double Diamond Agency Manager Cik Murad Basir, Diamond Agency Manager Mr. Alex Tan, dan Diamond Agency Manager dan juga pemenang tabung kereta kita yang terbaru, Cik Husairi Bujang. Jadi jangan lepaskan peluang pada malam ini, walaupun memang kita tidak ke mana-mana, daripada kita buang masa begitu saja. Baiklah, kita mendengar perkongsian daripada mereka, tips-tips kejayaan daripada mereka. Mudah-mudahan ini memberikan kita satu cetusan idea untuk kita meneruskan perjuangan kita dalam perniagaan CNI. Pada 8 hari bulan juga, masih lagi kita ada program EBLC Starter. Sesuai untuk siapa? Untuk semua orang. Terutamanya nama dah starter. Nak mula perniagaan CNI ini. Maka siapakah yang selayaknya? Terutama sekali adalah rakan-rakan CBO kita yang baru join, baru bergabung dengan CNI. Itu sangat digalakkan. Jadi jangan lupa daftarkan diri anda untuk BLC Starter. Speakernya adalah Diamond Agency Manager Lim Wei Leon dan juga Agency Manager Salena Idris. Wow, ini perkongsian cukup hebat. Jadi jangan lepaskan peluang. Bersama-sama kita memeriahkan ruangan Zoom kita pada malam ini. Dan pada 9 hari bulan juga untuk kesemuanya, ini pasaran Mandarin pula, EBLC Networking Fundamental. Ya, untuk pasaran Mandarin, kita ada pasaran Mandarin, kita ada pasaran Melayu, kita ada pasaran Tamil. Semua segmen kita tersusun atur program untuk anda. Pokok pangkalnya, berlapang dada, buka minda, jom kita sama-sama join setiap program yang telah disusun aturkan. Baik, 10 hari bulan. Wow. Jadi kita sekali lagi bersiaran di dalam program CNI. Wow, bersama speaker, bersama MC kita, bersama MC tetap Cik Akmal yang akan menceriakan hari anda 10 hari bulan jam 3 petang. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Dan juga pada 12 hari bulan, 12 hari bulan Jun kita ada Amat e-business seminar. Untuk siapakah dia? Program Amat ini adalah untuk anda para CBO yang baru dinobatkan pengurus agensi ataupun agency manager. Seminar khas ini disusun aturkan untuk anda, untuk memastikan anda ke manakah seterusnya. Langkah ke manakah seterusnya. Jadi inilah dia. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda mengikuti e-business seminar. Alright.
Baik, pastinya Anda akan terima jemputan daripada pihak syarikat. Jadi cepat-cepat daftarkan diri Anda. Baik. Jadi itu sedikit maklumat terkini tentang program-program yang telah disusun aturkan ya untuk bantu Anda ya. Semua kita ada tenaga-tenaga mahir, tenaga-tenaga mahir. Ya dah, expert-expert, pakar-pakar yang sedia sambut tangan Anda. Yang pentingnya Anda bersedia hulurkan tangan, kita di sini sedia sambut tangan Anda. Jadi sama-sama kita berjuang dan memudahkan dalam proses kita memburu impian kita. Baik, apalagi Teti Suti, salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Fauzi, lagi sekali dia ingatkan malam ini jangan lupa 3 serangkai akan orang kata menggegarkan suasana malam anda. Baik, yang bersama dengan sifu kita malam ini luar biasa hebat. Sherin, salam sejahtera dan selamat pagi semua. Semoga sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Okey, terima kasih atas doa semua. Baik, pada pagi ini kita nak bicarakan tentang juga berkaitan dengan topik. Kalau topik tentang produk, kalau minggu lepas hari Jumaat produk apa kita sembang-sembang? Ya, produk syuruku. Okey, produk syuruku. Produk apa? Jadi kita pernah ekstasi, maafkan saya. Ada banyak sangat produk. Kita ada NEI itu, kita ada Lift, kita ada ekstasi, kita ada syuruku. Ini produk-produk yang telah kita orang kata berkongsi dengan anda. Dan pada hari ini juga tidak kurang pentingnya produk yang nak kita kongsikan dengan anda, ya, terutama dalam pandemik COVID-19 ini juga. Jadi untuk itu mungkin bersama dengan saya persilakan Cik Mazlan Ibrahim, silakan. Okey, terima kasih kepada Cik Asri. Tadi Asri beritahu tentang sekarang ni anak-anak kita, cucu-cucu kita perlu untuk belajar secara online, PDPR. Jadinya mungkin ada yang anak-anak ataupun cucu yang akan mendapat result SPM. Jadi result SPM akan keluar pada 10 hari bulan Juni. Jadi mendoakanlah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada untuk mendapatkan result-result ini, mereka insya-Allah dimudahkan dapat cemerlang. So, jadinya pastinya pembelajaran daripada kecil sampai ke dewasa sampailah ke liang lahat itu memang amat penting sekali. Jadi hari ini kita nak santai-santai perkongsiannya tentang produk food wash. Produk food wash. Kenapa? Saya juga nak menyentuh pada hari Sabtu yang lepas ni, 2 hari lepas adalah Hari Alam Sekitar Sedunia. Jadinya ini yang kita katakan bahawa penting, persekitaran kita amat penting. Kalau dululah, kalau saya nak beritahu pada anda lah perkongsian ni, nilai nutrisi makanan kita daripada 30 tahun kalau dibandingkan dengan dahulu, dengan 30 tahun selama 30, nutrisi nilai makanan kita jatuh antara 50% hingga 80%. Amat menakutkan. Ini kenapa? Pertama, nutrisi tanah kita dia berkurang. Sebab apa? Asyik tanam balik. Kemudian kita memang letak penggunaan baja. Tetapi penggunaan racun makhluk perosak ini amat tinggi. Pada tahun 2018 saja jualan racun perosak di Malaysia dia bernilai 1.47 bilion. Okey, saya stop Cik Mazlan dahulu kerana agak menarik topik yang kita nak sembang kepada petang ini. Boleh. Bercerita tentang produk food wash yang kerana ada di tangan saya di dalam berita harian hari ini juga artikel kepentingan mencuci sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai persediaan sebelum dimasak atau dimakan begitu saja bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Okey, saya mungkin baca sikit petikan cuci bersih buah dan sayuran. Teknik cucian yang betul akan mendapat membersihkan kotoran yang tersembunyi, menyingkirkan sisa racun perosak, membuang bakteria atau telur cacing. Sedar tak sedar dalam saya pun ada telur cacing. Telur cacing pita yang mungkin melekat pada bahan makanan itu. Pengetahuan mengenai cara menangani penyakit disebabkan kotoran pada sayur dan buah amat berguna dan mengurangkan sebarang risiko tidak diingini.
Kita selalu mendengar sayur-sayuran dan buah-buahan memiliki kandungan serat dan vitamin yang baik untuk tubuh. Tetapi kita juga pernah mendengar penyakit seperti salmonella dan juga E. coli merebak melalui sayur-sayuran. Mengikut garis panduan penjagaan kesehatan yang ditetapkan, membasuh sebelum mengupas, memotong, dimakan mentah atau dimasak akan membantu menyingkirkan sebarang bakteria yang ada. Itu selebihnya saya serahkan kepada Memang pakar betul kita. Asri, Cikgu Asri. Saya buat sedikit Ya. tambahan. Sebenarnya COVID-19 ini dia akan berada di utara dan juga akan singgah di buah-buahan. Sekiranya tidak memberikan perhatian, kalau kita tidak membasuh, mencuci dengan baik, dengan sempurna, maka buah-buahan itu mungkin akan mendatangkan maut juga. Jadi itu sangat-sangat penting, sangat berbahaya kalau kita tidak memberikan perhatian. Dan juga kajian dibuat di Eropah bahawa packaging sejuk memang ada COVID-19. So, kalau kita berada di dalam keadaan yang sejuk, di bawah aircon, kita kena juga berhati-hati, khususnya buah-buahan yang berada lama di ruangan sejuk. Ini tambahan saya, Cikgu Asri. Ya, baik. Thank you. Terima kasih Mr. Chan. Baik, kita teruskan, Cik Mazlan. Okay, terima kasih daripada input Mr. Asri dan juga Encik Mr. Chan. Ya, memang penting kalau kita nak ini kan. Jadinya penggunaan racun dekat racun makhluk perosak ni, dia memang tinggi sekarang. Penggunaan dia memang tinggi sekarang. Sisa sekarang menyebabkan sisa bahan kimia pada makanan adalah 10 kali ganda lebih tinggi kalau dibandingkan dengan 30 tahun. Jadi Cik Asri pun beritahu, bukan saja sekarang ni bila kita nak cuci kita punya makanan tersebut, bukan disebabkan hanya racun kimia ataupun racun bahan-bahan ini, tetapi juga ada masalah-masalah lain, penyakit yang kita perlu hindarkan, ya, COVID-19 tadi, dan juga tentang yang sekarang cacing ya. Nak cerita tentang kenapa kita perlukan saya nak sedikit cerita tentang satu peristiwa. Ni 5 tahun lepas, seorang ayah muda yang bawa jambu. Kita tahu pun jambu bagus, vitamin C-nya tinggi, 250 mg kan, satu biji. Apa yang berlaku adalah beliau bawa balik jambu batu ini dan untuk diberikan kepada anak. Ada anak 3 orang, kecil-kecil lagi. Jadinya kemudian selepas dalam lebih kurang 6 jam selepas itu, anak-anak 3 orang ini ceret-beret, keluar muntah-muntah dan teruskan. So jadinya bila dicek, mak bapak tak ada masalah, makanan-makanan sarapan semuanya sama. Tapi baru dapat tahu bahawa yang menyebabkan ceret-beret adalah disebabkan oleh bakteria yang ada di kulit jambu itu. Kenapa disebabkan oleh tidak dibasuh dengan bersih. Basuh memang basuh tapi tidak bersih. Ya, jadi ini sebabnya yang saya katakan bahawa ketika kita perlukan untuk menjaga persekitaran, kita juga perlu menjaga orang yang kita sayang. Adakah kita menyediakan makanan-makanan ini betul-betul makanan-makanan ini bebas daripada bahan cemar, bahan-bahan penyakit dan sebagainya. Jadi untuk itu saya nak ceritakan tentang Sea Energy Food Wash. Okey, kenapa? Kenapa pada saya setiap rumah patut ada Sea Energy Food Wash? Saya memang suka sebab apa? Kalau nak sediakan ulam-ulaman, ya, salad, jadi pastinya kita kena rendam. Buah-buahan kita perlu rendam. Tadi sebenarnya kalau kita lihat makanan, bukan saja buah-buahan dan sayuran bila dengan Sea Energy Food Wash ini. Sea Energy Food Wash ini boleh kita gunakan pelbagai jenis makanan. Iaitu apa? Contohnya, sayur, buah, beras, jadinya daging, ayam dan juga makanan laut, ini yang segar-segar. Tapi juga kalau anda mempunyai bahan makanan yang diawet, ikan kering, ikan bilis, juga amat bagus. Nanti sekejap lagi saya kongsikan. Okey, pertama, ianya dapat menghilangkan bahan kimia keluar bila menggunakan dari Sea Energy Food Wash ni. Jadinya bahan kimia ni mungkin daripada racun perosak, daripada juga baja-baja kimia, juga lapisan lilin, lapisan pewarna, racun serangga dan segala bahan cemar. Okey, ini satu. Tetapi saya fakta yang lain ataupun sebab yang lain, saya kasih 5 sebab. Ini sebab yang pertama. So jadinya sebab kedua,
untuk kesegaran. Anda kalau beli makanan ataupun buah-buahan seseorang ni, nanti kadang lama simpan, Anda akan nampak dia layu. Jadinya, apabila kita membersih, kita merendamkan dengan Sea Energy Food Wash, jadi kesegarannya dia nampak akan balik semula segar. So jadi memelihara kesegaran sayur-sayuran buah-buahan anda. Ya. Ketiga adalah disebab juga adalah selain daripada memelihara, dia melanjutkan tempoh kesegaran ini. Ini sebab ketiga. Sebab keempat adalah ia dapat menghilangkan bau hanyir. Jadi itulah sebabnya kita memang rekomenkan anda basuh daging, basuh ikan, basuh ayam dan juga makanan-makanan laut menggunakan kerana menghilangkan bau hanyir. Terakhir, mengembalikan rasa semula jadi. Jadi lebih enak you rasa. Sebab apa? Bahan cemar itu telah dikeluarkan. Jadi rasa semula jadi bahan-bahan makanan ini akan kita nampak. So itu sebabnya. So jadinya saya untuk kita sebelum kita teruskan, saya ingin menjemput anda untuk menyaksikan video ini. Kita sama-sama saksikan video ini. Ya, demonstrasi food wash dengan brokoli nak menunjukkan ada lapisan lilin di permukaan brokoli tersebut. Kita Ya, nampak yang sebelah kanan dia punya laju airnya. Ya, dia dapat bila kita sudah rendam dan kemudian bila kita tuangkan air menggunakan air ini, kita nampak yang mana kita tidak rendam ataupun tidak cuci dengan Sea Energy Food Wash, bila anda tuangkan pada brokoli tersebut, kita nampak air itu cepat mengalir. Jadinya semacam ia nampak seperti lapisan. Itu yang betul tadi Cik Asri beritahu, ada sebenarnya bila food brokoli ini ada diletakkan lilin supaya ianya tahan lebih lama. Jadinya dengan Sea Energy Food Wash, pastinya kita boleh bantu untuk lilin ini kita dapat keluarkan, kerana dengan lilin ini juga tidak bagus untuk kesihatan badan. Okey. Jadi kita tahu manfaat 5 sudah ada. Jadi macam mana pula kenapa kita nak perlukan Sea Energy Food Wash kalau dibandingkan dengan food wash di pasaran? Saya pernah juga nak beritahu bahawa apa kandungan pembersih makanan ataupun food wash ini mungkin di luar ada menambahkan pembersih kimia, ya, pembersih kimia. Tetapi Sea Energy Food Wash ini adalah kandungannya adalah garam laut, tapi daripada tasik yang besar daripada Amerika Syarikat, ya. Garam daripada garam laut, tetapi daripada tasik yang besar di Amerika Syarikat. So garam. Jadi fungsinya untuk menyahkan kotoran dan toksin. Okey, kedua kita ada lemon dan juga minyak kelapa untuk pembersihan yang tinggi dan kotoran, terutamanya yang ada berminyak. So senang untuk dikeluarkan. So kemudian seterusnya, ianya selamat, bebas toksin dan bebas dari pencemaran. Dan juga kalau anda lihat tanda dekat sini memang nampak halal. Memang kita ada mempunyai halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi saya tunjukkan juga demo lagi satu. Kita sama-sama lihat demo yang seterusnya. Ini demo nak menunjukkan, kita nak membuktikan bahawa Sea Energy bahannya, ya, adalah daripada bahan yang semula jadi. Bila anda panaskan, lama-lama dia akan nampak garamnya semula. Garam itu adalah garam, jadi ada nampak warna putih. Jadi tidak kita letakkan apa-apa di dalam Sea Energy Food Wash. Pastinya ini akan membantu anda membersihkan makanan anda, tapi selamat untuk keluarga kita semua. Nampak? Garam ini kita boleh larutkan kembali. Dan itulah sedikit sebanyak tentang demo yang kita pastikan anda untuk membuktikan bahawa Sea Energy Food Wash ini memang benar-benar selamat untuk kita gunakan. Right. Jadi banyak juga tadi saya beritahu anda banyak boleh gunakan sayur, buah, ya, dan untuk makanan yang diasinkan.
Saya perkongsian saya lah masa saya buat demo ketika itu di Kulai Johor. Dengan seorang rakan niaga kita iaitu Puan Fazila. Jadinya beliau kata, Cik Mazlan, jangan takut. Ini ada ikan bilis saya bawa. Terus dia ambil ikan bilis tu, letak dengan Sea Energy Food Wash ini dan dicampur. Ini gaul. Tiba-tiba satu stokis itu, satu DC itu bau, memang bau busuk. Ya, bau busuk daripada ikan bilis itu. Dan kemudian kita nampakkan bahawa selepas kita sudah bilaskan balik semula dan barulah ikan bilis itu nampak baru bersih dan rasanya lagi sedap. Jadinya bila kita boleh makan, jadinya demo ini menunjukkan bahawa apa yang kita letakkan di dalam bahan pengawet juga boleh kita bantu untuk kita keluarkan dengan menggunakan Sea Energy Food Wash. Ya, banyak yang orang kata tu untuk orang kata awet mayat pun ada kita orang gunakan untuk makanan-makanan yang asin ini. Jadi untuk itu saya kongsi sedikit. Satu ini adalah 500 ml. Harga runcit adalah RM25.80. Ini harga Semenanjung. Jadinya harga ahli kita RM21.40. Jadinya untung runcit sudah RM4.40 itu. PV ada 15. Jadinya BV adalah 15.40. Jadi kalau kita nak recommendkan juga, saya rasa pada hari ini ataupun pada bulan ini special offer memang bagus. 2 food wash, ada 2 dapat percuma 1 pembersih pinggan mangkuk SC88. Jadinya untuk menjaga kita punya perkakas dapur dan sebagainya boleh gunakan dishwash. Dan kalau nak beli 5, sudah beli 5 Sea Energy Food Wash dapat percuma 1. Inilah masa yang amat bagus untuk anda. Dan pastinya kalau anda terus promote 5 percuma 1 itu, anda juga dapat peluang-peluang untuk yang seterusnya tambah PVBB. Jadi sedikit sebanyak Cik Asri. Jadi saya serahkan Cik Asri perkongsian saya Sea Energy Food Wash. Sama-sama kita ada pastikan kita buat kempen satu rumah at least satu food wash. Okey, baik. Terima kasih Cik Mazlah di atas perkongsian Sea Energy Food Wash, pencuci makanan kita. Well, makanan pun nak kena cuci right. Jadi seperti mana telah dikongsikan oleh Cik Mazlah tadi, kita cuci untuk keluarkan segala toksin yang ada dalam bahan-bahan kimia yang ada pada makanan kita. Mungkin kalau kita ada sayur tu dia ada bahan orang kata apa, mungkin kimia daripada racun-racun serangga, racun rupai dan sebagainya. Kemudian kalau dalam ayam, ikan, daging dan sebagainya, dia akan letak bahan pengawet untuk memastikan ikan yang datang daripada India, ikan yang datang daripada Vietnam, ikan yang datang daripada Thailand, berbulan-bulan nak sampai ke Malaysia, jadi tahan lama. Jadi dia letakkan bahan pengawet. Jadi untuk kita sebelum kita masak, sebelum kita makan, kita kena cuci dan buang dahulu benda-benda asing yang mungkin boleh memudaratkan kesihatan kita. Right? Jadi cukup orang kata apa, rezeki kita pada hari ini ya, dalam berita harian anda boleh rujuk hari ini kerana ada artikel berkenaan dengan cuci bersih buah sayuran, makanan, maksudnya makanan kita lah ya, boleh rujuk di sana. Okey, baik, mungkin saya sharekan juga yang telah diumumkan oleh Mazlan Mutar tadi, beli 2 Sea Energy Food Wash percuma 1 dishwash. Dah makan guna pinggan nak kena cuci juga. Ini promosi yang cukup menarik. Beli 2 food wash, dapat 1 pencuci pinggan mangkuk. Kemudian bagi anda yang mungkin nampak opportunity, ini peluang ya untuk mendapat keuntungan lebih ya, kerana mungkin boleh jual dekat saudara mara, boleh jual dekat jiran tetangga, beli 5 percuma 1 Sea Energy Food Wash. Wow, dah lah harga member dah dapat murah, jual harga retail, dah retail profit kat situ dah banyak, dapat percuma lagi 1, itu dah 100% keuntungan dekat situ. Itu dia. Jadi rebutkan peluang keemasan ini sementara promosi tengah berjalan ini ya, kita berjimat dan juga dapat untung di situ. Baik, mungkin kita terusnya pada hari ini, kenapa Mr. Chan bersama dengan kita, seafood kita, pengetua sistem CAN, CNI Achievement Network. Jadi untuk kita
dapatkan tips-tips ataupun orang kata apa, kalau orang Kelantan kata buah kilah. Buah kilah. Kalau umum mungkin tak apa itu buah kilah, ya tak? Jadi buah kilah tu tips lah. Tips mungkin boleh dikongsikan kepada para CBO kita pada hari ini. Dipersilakan Mr. Chan Kok Liam. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Asri. Sebenarnya saya nak minta tolong Cikgu Asri nak mencari ilmu daripada yang lain, daripada CBO dan rakan seberjuangan saya. Ya, kita semua ni mencari ilmu yes, antara satu sama lain. Betul. Saya rasa sangat bersyukurlah kerana kita dapat berjumpa pada platform ini. Up my day, you up my day. Ya, really. Kalau bagi-bagi kita boleh berjumpa bersama dengan rakan-rakan yang dinamik, yang bersemangat tinggi, ya, yang gairah, ya, akan perniagaan kita, kerjaya kita, mencipta nilai, ya, yang baik dalam hidup kita. Jadi kita rasa sangat-sangat bersemangat tinggi. Ya. Jadi tahniah kepada anda semua. Dan juga sarapan pagi hari ini memang hebat. Bukan saja kopi, bukan saja makanan, ya, sarapan pagi untuk, ya, menyihatkan badan kita, tapi juga sarapan pagi untuk minda kita, ya, untuk ilmu kita. Jadi kita cari, ya, sama-sama kita cari pengalaman, cari ilham, cari inspirasi daripada cikgu-cikgu, sifu-sifu saya seperti Haja Siti Rawan, seperti Haji Ramli Jack, ya. Haji juga enjoy, ya, ya, senaman exercise tiap pagi ya. Jadi saya memang gemar juga. Saya gemar juga pakai foot wash macam Cikgu Maslah, ya. Sebab apa? Sebab foot wash ini betul-betul lah membersihkan buah-buahan dan kita rasa lebih selamat, ya, aman digunakanlah buah-buahan kita, ya. Jadi ini sangat-sangat penting kita mencari ilmu dan kita terapkan, ya, pada amalan hidup kita setiap hari. Jadi saya rasa bangga juga kerana Cikgu Fauzi yang juga berada di sini, ya, luar biasa sifu saya. Malam ini kita ada jamuan lagi. Ya, jamuan bersama dengan 3, ya, leader yang luar biasa. Sifu saya Mr. Murad, ya, Encik Murad, ya, dan juga Tuan Kushairi, ya, bersama dengan Alex Louis, 3 orang, ya, sifu saya yang akan berkongsikan pengalaman mereka macam mana mencipta legasi diri anda, ya, yang sangat-sangat hebat. Jadi kita kena syorkan, ya, wawarkanlah kepada prospek kita, kepada rakan jiran kita dan sebagainya untuk sama-sama mengikuti satu program yang luar biasa pada malam ini. Jadi berikutnya saya akan berkongsikan, ya, amalan kita yang penting setiap hari itu. Sebab kalau kita tiap hari ada tindakan, pasti ada hasilnya, kan? Jadi berikutnya saya akan berkongsikan 4S dan 1S baru berkongsi, sharing itu kepada anda semua. Kita tayangkan slide Cikgu Asri, thank you. So 4S campur lagi 1S yang baru iaitu sharing, ya, perkongsian. Sebab apa yang berlaku hari ini, pagi ini, kita aktif dalam belajar, kan? Yang keempat, kita aktif belajar sebab apa? Kita nak pinjam kekuatan, pinjam inspirasi, ilmu, ya, dan juga kemahiran yang lain yang baru, idea-idea yang baru daripada usahawan yang lain, khususnya dalam online talian. Kerana kita tidak dapat bergerak dengan sewenang-wenangnya, dengan bebas hari ini, kerana, ya, total lockdown. Kita kena lockdown sendiri. Tapi kita boleh pakai talian, ya, online. Ya, teknik online itu untuk mencipta nilai, untuk mencipta keperluan, untuk mencipta profiling, ya, dalam posting kita, dalam platform talian kita. Jadi kita kena belajar teknik itu dan kita terapkan dalam habit, ya, dalam kebiasaan kita, amalan kita setiap hari, setiap pagi dan petang dan malam, ya, kita buat funneling, kita buat saluran, ya, informasi, saluran networking kita dalam, ya, kita punya platform O2O. Sebab pemasaran rangkaian O2O ini sangat penting. Kita kena buat profiling setiap hari. Kalau kita post yang lain, dia tidak mendatangkan hasil. Tapi kalau kita buat, ya, posting CNI, bisnes CNI, produk CNI khususnya, C-Energy, Shotogo, ya, Pak Merah ke, ataupun makanan kesihatan yang dapat meningkatkan imun badan kita, jadi kita akan mendatangkan peluang. Peluang itu akan cari kita, ya, sebab kita punya fokus, kita punya niat, kita punya nawa itu yang murni itu untuk membantu masyarakat itu, dia akan mendatangkan hasil. Yang penting ialah kita perlu murni,
ya, perlu suci dan perlu untuk menghulurkan tangan membantu masyarakat. Kalau dengan niat itu kita pasti akan lebih berhasil. Jadi dengan cara itu kita juga dapat mencapai peluang untuk menjual. Jadi satu S yang pertama iaitu selling. Ya, peluang menjual itu akan tercipta kerana tindakan kita setiap pagi, setiap petang, setiap malam itu memang mantul, ya. Ya, istiqomah kita memang mantap. Kalau kita berusaha dengan mantap konsisten, ya, seperti Cikgu Fauzi yang beritahu kita, kalau kita teruskan, ya, kita punya tindakan yang baik itu, dia akan mendatangkan hasil. Kalau tidak mendatangkan hasil itu, ya, kesilapan kita lah, saya lah. Kerana saya tidak mencipta keperluan, saya tidak mencipta nilai yang baik lagi. Saya kena cari, ya, cari penyelesaian dari diri saya, ya, apa sebabnya, kelemahan saya di mana, kesilapan saya di mana. Saya mencari, ya, penyelesaian. So dengan cara aktif, ya, belajar, aktif menjual, ya, aktif menaja, ya, dengan RM50, dengan RM100, dengan RM200, NEI2 itu memang pulangkan, ya, satu pulangan yang luar biasa, ya, daripada NEI2 itu. Jadi penajak itu memang memberikan, ya, satu, ya, insentif yang cukup lumayan untuk CPO. Ya, biarlah kita sama-sama, ya, pinjam kekuatan, biarlah kita menghangatkan semangat, ya, bersama-sama marketing, ya, marketing dalam O2O, platform O2O, ya. Apa sajalah, hybrid lah, 100% hybrid dan sebagainya, apa-apa saja pun boleh, ya, kita ikut, ya. Macam cikgu saya Erman sangat luar biasa, tiap hari ada posting, malahan ada pujian kepada downline, rangkaiannya, ya, setiap hari. Ini adalah amalan yang sangat-sangat luar biasa, dia akan memudahkan pendanjaan kita. Nah, dan itu juga sebahagian daripada pelayanan kita, layan, ya, yang baik kepada pengguna, ia juga akan meningkatkan kesedaran pengguna dan juga prospek kita terhadap barangan CNI, terhadap perniagaan CNI, dan ia akan menjayakan kerjaya kita satu hari nanti. Jadi layan kita kena tepat, kena banyak, kena cipta nilai. Kalau kita tidak memberikan khidmat, bisnes kita tidak akan kekal lama. Jadi yang penting ialah terus melayan, terus melayan. Ya, sekiranya kita tidak dapat menjayakan pelayanan kita secara offline, tidak apa. Yang penting ialah melalui online kita cuba, ya, menampung, ya, kelemahan yang kita di offline buat masa ini, buat tempoh, ya, total lockdown ini. Terpaksa kita kena tukar. Kita tukar cara yang baru, tapi akhirnya hasilnya sama, objektif kita sama, dan nilai profiling anda, penjanaman anda di social media platform itu sebenarnya lagi hebat pengaruhnya. Jadi saya syorkanlah kita semua mainkan peranan untuk banyakkan usaha kita dalam pemasaran rangkaian O2O, dalam talian setiap hari, and up my day setiap hari. Itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Saya serahkan balik pada Cikgu Asri. Sekian, terima kasih kepada semua. Thank you. Terima kasih kepada Mr. Chan. Walaupun orang kata apa santai, yang penting sampai. Itulah dia. Biarpun santai tapi janji sampai. Biarpun ringkas katanya padat. Jadi itulah dia fundamental yang ada, yang perlu ada kepada CBO kita. Ada setengah tu dia tambah jadi 6S untuk mengetahui Mr. Chan. Dia kata apa? Pertama, selling. Yang kedua, sponsoring. Yang ketiga, servicing. Yang keempat, schooling. Yang kelima, sharing. Yang keenam dia tambah apa? For Muslim, for solat lah, prayer. Berdoa minta pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan lupa kepada yang Maha Pemberi rezeki. Baik, kita pun sampai ke penghujung. Baik, jadi sekali lagi saya nak maklumkan pada malam ini jangan lupa kita bersiaran di dalam Zoom Cipta Legasi Diri Anda, dan besok juga kita ada EBLC Starter, dan 10 hari bulan kita ada wow. Jadi semua dah tersusun. Satu minggu ni penuh untuk mengisi masa lockdown anda berada di rumah. Jadi pastinya CNI dekat dengan anda dan anda dekat dengan organisasi anda pastinya. Baik,
Izinkan saya untuk berkomunikasi dengan anda di ruangan chat sana. Salina, betul Kak Wan, jangan lepaskan peluang. Suryati, bertuahnya kita di sana sentiasa dijamu ilmu dan diberi pencerahan daripada lidah-lidah yang hebat. Baik, kemudian Sukumaran, nah, terima kasih kepada Mr. Chan. Ya, itulah dia. Jutaan terima kasih juga kepada cikgu-cikgu semua. Terima kasih perkongsian yang terbaik dari Cik Mazla dan Mr. Chan. Both of you are the best. Okey, itu dia. Itulah dia. Suntikan kata-kata semangat, kata-kata dorongan ya untuk meneruskan kehidupan kita seharian ini supaya lebih, orang kata apa, lebih positif, lebih bermotivasi untuk kita teruskan perjalanan kehidupan kita. Kita jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada cabaran, kerana masalah itu tetap masalah, cabaran tetap ada. Fikirlah macam mana pun dia memang tetap ada. Yang penting kita nak fikir dan untuk terus melangkah ke hadapan, itulah yang pentingnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, promosian dalam program Up My Day yang dalam masa 1 jam ini pastinya lebih berinformasi dan juga terkini, dan mungkin saya ada masa lebih kurang dalam 9 minit saja lagi. Izinkan saya nak sentuh sikit yang tadi sebahagian pun telah dikongsikan oleh Cik Mazlah. Dia katakan cara-cara untuk kita membersih makanan kita. Sayur-sayuran dan buah-buahan selamat dimakan, memastikan sayur-sayuran dan buah-buahan selamat dimakan, basuh tangan dengan air suam bersabun sebelum dan selepas menyedia makanan. Nah, sebab tangan kita ni kan pegang macam-macam. Okey. Kemudian bersihkan kawasan tempat penyediaan makanan. Jangan makanan saja bersih, tapi papan pemotongnya terselit sana, terselit sini. Malam tadi dimerayak oleh lipas, didatangi oleh tikus. Jadi kita kena bersihkan dahulu tempat penyediaan makanan, cuci papan pemotong pisau, peralatan memasak dengan air suam bersabun sebelum sayur serta buah dicuci dan dipotong. Bukan saja makanan, tapi alat-alat yang kita gunakan. Ya. Basuh buah dan sayur dengan teliti kerana bakteria di bahagian luar buah boleh dipindah masuk ke bahagian dalam buah jika ia dipotong tanpa bersih. Jadi kalau tak dibersih dengan betul, kita potong-potong, bakteria tadi dia boleh bergerak masuk ke dalam makanan, dalam buah yang dipotong tadi. Bagi buah yang berkulit tebal, katanya gunakan berus lembut, sponge ke apa, untuk membuang segala kotoran dan mikrob yang sukar disingkirkan. Contohnya buah apple, ya. Buah apple kita tahu dia bahagian lapisan lilin tu cukup tebal. Jadi kita rendam dengan food wash dan kita gosok sikit dengan sponge yang lembut. Bagi sayuran yang mempunyai banyak sudut tersembunyi, banyak sudut yang tersembunyi seperti brokoli, dikatakan tadi brokoli ataupun bunga kobis, rendamkannya ke dalam air bersih. Dan terutamanya kita masukkan C Energy Food Wash tadi telah dibuktikan. Okay. Kemudian namun ada jenis buah-buahan seperti yang buah raspberry dan sebagainya itu kita rendam sajalah. Kemudian selepas siap dicuci, keringkan dengan kain bersih untuk menyingkirkan lebih banyak bakteria. Nak lapkan dulu. Itu orang yang sangat-sangat detail lah ya. Bagi sayuran atau buah-buahan yang di label sudah dicuci, maksud di sini boleh dimakan terus katanya. Sebaik buah dan sayuran sudah dicuci dan dipotong, simpan dalam bekas dan masukkan ke dalam peti sejuk. Asihkan bahagian daun sayur dan rendamkan ia untuk beberapa minit. Gunakan penapis untuk mencucinya dan ulangi langkahnya tersebut untuk memastikan kebersihan yang lebih terjamin dan selamat untuk kita makan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sampai ke penghujung. Saya mengucapkan ambil kesempatan ini terima kasih sekali lagi kepada Cik Mazlah ya, yang turut bersama-sama kita berkongsi pada pagi ini, dan juga Mr. Chan ya. Terima kasih kerana bersama berkesempatan walaupun cuti ya tak, tapi itulah dia luar biasanya untuk kita sama-sama menceriakan suasana kita pada pagi ini walaupun kita lockdown berada di rumah, namun tetap kita kita kena mantap, kita kena mantul, kita kena konsisten. Mantul itu ya, baik. Istiqomah. Ya. Istiqomah. Baik. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini memberikan cetusan idea, inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan, jadikan hari ini
lebih baik daripada hari semalam ya. Kalau pencapaian semalam aku mampu buat 100 PV sehari, pastinya hari ini aku ingin gandakan kerana lebih baik daripada hari semalam dan hari esok akan lebih cemerlang daripada hari ini pastinya. Jadi tekad, keazaman ya, matlamat, teguhkan dan terus berjuang untuk capaikan impian kita. Baik, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bergambar dulu. Kita gambar up, cawan up. Up. Come on. Okey, mungkin siapa boleh tolong, mungkin Cik Akmal ataupun Wan ada di sana tak? Wan dia page dia besar sikit. Ataupun kalau Wan tak ada, kita minta Cik Akmal lah. Cik Akmal boleh tolong ambil gambar? Okey, ke Juraidah. Okey. Hello, boleh dengar saya? Okey, Juraidah akan ambil gambar. Okey, ready? Up gambar anda. Wah, Double Diamond Agency Manager Tuan Irma juga bersama dengan kita. Terima kasih atas sokongan anda. Terima kasih Double Diamond Agency Manager Haji Siti Rawan. Ya, sifu kita yang sentiasa ke udara bersiaran, Diamond Cik Fauzi kita. Ya, dengan cawan dia. Wow, unik cawan dia. Alright. Ada cawan up sesuai dengan nama Up My Day. Luis Lucas. Okey. Saya tahu. Okey, cantik. Terima kasih dan kita buka ruang ni untuk mungkin ada yang nak sembang-sembang, nak bertanya-tanya untuk kita mengisikan pagi hari kita hari ini. Walaupun kita cuti berada di rumah, lockdown lah juga. Hari ini pertabalan yang di Pertuan Agong, kita tetap berada di rumah. Okey. Cik Wan ada bersama dengan kita atau tak ada? Yong mungkin boleh main sikit muzik, Yong. Okey, ada yang nak bertanya boleh chat dekat chat room sana. Daripada Muhammad Zairi, terbaik bakal agensi manager Fast Track Puan Julaiha. Ya. No. Raja Puan Zahara, Puan Siti Nurliza, Tuan Faizal, Puan Anissa. Wow. Bakal agensi manager. Tahniah. Makan tidur. Makan. Handphone dapul. Dapul handphone lagi. Alamak. Aku rindu. Pandai pilih lagu. Tarik minum semeja. Ya, kena tarik, kopi tarik. Misi bila nak makan. Sorry lah polis askar pun belum rehat. Topeng cover muka tapi peningmu aku boleh rasa. Kali ini raya kita mesti menang. Uncle auntie tengok drama main tai chi yoga. Just stay at home, jangan nak kalah, tunggu berita. Okey lah, semua settle. Okey lah, bangun awal, pergi sekolah. Memang okey lah. Akmal. Ayo nak. Akmal dah mandi dulu. Awal Macam kering rambut belum mandi ke apa? Makan tidur.